TV KPM. Mana cikgu ni? Kata pukul 10 dah ni. Ada panda lah. Comelnya. Hai panda. Mai sini. Alah, panda ni. Comelnya. Kenapa panda ada kat sini? Oh? Okey, dia tak nak cakap. Okey. Oh, sebab ada kena-mengena dengan ni. Okey, tak apa. Sebelum tu kita nak greet dulu kepada penonton. Hai, Assalamualaikum adik-adik sedang menonton sekarang ini. Inilah dia Teroka yang kita akan belajar macam-macam subjek. Jadi hari ini kita akan belajar subjek berkenaan dengan sains, iaitu haiwan vertebrata. Tapi sebelum tu, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, kena kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka sebelum keluar dari rumah. Okay, kita buka dululah pelitup muka kita. Lega rasanya. Panda, mungkin boleh Panda kongsikan sedikit hari ini kita nak belajar apa? Kenapa kita kena ada macam-macam ni? Okey, Eli, hari ini sebenarnya macam Eli cakap tadilah, kita akan belajar sains tahap 2, haiwan vertebrata. Vertebrata, ya, betul, baiklah. Eli. Dan juga bersama dengan kita adalah adik-adik dari tahun 4, sebab subjek ni untuk tahun 4. Ya, betul, Eli. Tahap 2. Ya, betul. Okey, jadi mungkin Panda boleh kongsikan dengan penonton di luar sana dengan adik-adik yang ada dalam talian sekarang ni. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan, marilah kita berkenalan dengan 6 orang murid yang bersiaran dengan kita, bersama-sama dengan kita dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persil 181. Okey, kita kenalkan 6 murid dari SK Putrajaya Persil 181. Okey, mungkin kita boleh minta adik-adik kita ni kenalkan diri sendiri sebab saya tak kenal dia orang. Yelah, Panda kan. Panda mana kenal orang. Saya tak kenal. Okey. Sekarang ini kita ada adik-adik Jaafar. Mana Jaafar? Mana adik Jaafar? Angkat tangan Jaafar. Okey, buka mic, kenalkan diri. Selamat. Hai, nama saya Jaafar bin Mar'i. Saya daripada kelas 4 Mawar. Okey, terima kasih Jaafar. Seterusnya ada Luqman Suhail. Hai, nama saya Luqman Suhail daripada kelas 4 Mawar. Okey, yang ketiga Muhammad Ryan Daniel. Hai, nama saya Muhammad Rajin Marzuan daripada kelas 4 Jasmine. Lain pula 4 Jasmine. Okey, yang keempat Dia Dayana. Hai, nama saya Nur Dia Dayana binti Abdul Rahim dari kelas 4 Lavender. Okey, pandai. Yang kelima Nur Izzah Khadijah. Hai, nama saya Nur Izzah Khadijah binti Erwan Syahrizal dan saya dari 4 Lavender. Okey, Lavender. Yang terakhir sekali Madihatul Ayani. Nama saya Madihatul Ayani Al-Amin binti Muhammad Azrani dari kelas 4 Lavender. Okey, pandainya dia. Terima kasih adik-adik yang comel ni. Tapi saya masih lagi menanti-nantikan cikgu kita ni. Kenapa tak datang-datang? Dah lambatlah cikgu ni. Mana cikgu? Takkan saya nak kena gantikan cikgu? Panda boleh mengajar ke? Mana saya boleh mengajar? Awak boleh makan buluh je. Itulah. Waktu saya bawa buluh je dari tadi. Okey, tapi sebelum tu kita nak bagi tahu belum terlambat untuk saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru satu Malaysia, terutamanya kepada guru-guru yang mungkin sedang menonton Teroka sekarang ini. Untuk tema kita sambutan Hari Guru 2021 adalah berguru demi ilmu bina generasi baharu. Jadi adik-adik di luar sana mungkin boleh hashtagkan terima kasih cikgu banyak-banyak tanda orang kata penghargaan kepada guru-guru anda. Okey, kita nak rehat sebentar, kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin dan kita sebenarnya dah jumpa dah cikgu tu. Cikgu tu kena sorok dengan panda dekat kawasan Buluh-Buluh tadi. Baru kita jumpa, kesian cikgu. Okey, hari ini kita bagi tahu dulu kepada adik-adik untuk menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, ini dia kita bersama dengan cikgu yang akan mengajar kita hari ini, cikgu sains iaitu cikgu AA. Hai, Assalamualaikum Eli. Selamat pagi. Salam, selamat pagi. Cikgu kena sorok dengan panda cikgu ya? Itulah, tapi saya dah buang dia tadi, saya pinjam kulit je. Kulit dia ambil balik. Saya ambil kulit je. Okey, cikgu mungkin boleh kenalkan diri dulu sebelum kita mulakan pelajaran kita. Okey, baiklah. Nama seperti yang diberikan, nama saya Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansur. Cuma saya di sekolah dan juga di Putrajaya lebih dikenali dengan Cikgu AA. Jadi kita Bukan mudahkanlah. Azwan Ali? Bukan Azwan Ali. Okey. Bukan diva tapi cikgu. Okey. Dan saya merupakan salah seorang daripada jurulatih utama kebangsaan sains tahun 4 KSSR Semakan. Dan tahun ini merupakan tahun ke-8 perkhidmatan saya. Wah, Baru hebat. 8 tahun. Cikgu ni bukan kaleng-kaleng. Cikgu bukan biasa-biasa. Okey, cikgu, hari ini kita akan belajar subjek haiwan vertebrata. Betul, Eli. So, kenapa pentingnya untuk belajar subjek ni? Okey, sebagai makhluk Tuhan lah kita kata. Okay, makhluk Tuhan yang pelbagai. Okey. Selain daripada manusia, kita juga tahu ada makhluk-makhluk lain yang ada. Jadi kita nak kenal jugalah haiwan-haiwan ni. So haiwan ni bukan sejenis je. Banyak jenis, banyak spesies dan banyak kumpulan. Okey. Dan salah satu daripadanya adalah haiwan vertebrata. Jadi kita nak kenalkan supaya semua orang tahu apa itu haiwan vertebrata sebenarnya. Saya pun mungkin tak tahu sebenarnya haiwan vertebrata tu apa. Saya tahu haiwan, serangga, itu je lah klasifikasi dia kan. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit apa yang kita akan belajar pada awalnya sekarang ni. Tapi sebelum tu, kita sanitasi tangan dulu cikgu. Okey. Alright, silakan cikgu. Okey, tapi sebelum kita mulakan isi pelajaran kita pada hari ini, Eli, suka untuk saya ingatkan murid-murid saya yang berada di dalam talian dan juga yang sedang menonton di rumah, untuk memulakan pelajaran pada hari ini, saya minta untuk semua bersedia dengan buku teks Sains tahun 4, memandangkan kita akan belajar topik di tahun 4 dan juga alat tulis serta buku catatan untuk memudahkan sekiranya anak-anak ini nak mencatat ataupun nak mengambil nota ini. Okey. Supaya lebih bersedialah orang kata. Nota kaki. Okey. Okey, dan secara umumnya apa yang akan kita belajar pada hari ini adalah mengenai haiwan vertebrata yang mana di akhir pengajaran pada hari ini murid dapat menjelaskan ataupun memberitahu maksud haiwan vertebrata dan juga invertebrata, dan menyenaraikan contoh-contoh haiwan vertebrata dan invertebrata dan seterusnya ciri khusus haiwan vertebrata ini. Okey. Bukan murid je, saya rasa Eli pun akan belajar juga hari ini. Itulah, saya ni walaupun kata dah habis sekolah dah lama kan, kadang-kadang tak tahu benda-benda ni. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, tadi saya rasa sebab hari ini saya sebab kita puasa kan, saya nak kurangkan bercakap, sebab tu saya bawa 6 orang anak saya berada di dalam talian untuk berkongsi dengan semua menerokai topik haiwan vertebrata kita pada hari ini. Okey, dan Eli tahu tak apa maksud haiwan vertebrata? Tak tahu. Tak tahu. Okey, mungkin kita boleh tanya anak-anak saya yang berada di dalam talian. Ada sesiapa yang nak cuba menjawab dan jelaskan kepada cikgu dan juga kawan-kawan awak di rumah apa maksud haiwan vertebrata? Tak sempat tanya, semua dah angkat tangan. Bagusnya. Bagus betul. Okey, siapa yang nak mencuba? Okey, Jaafar. Jaafar. Jelaskan kepada kawan-kawan awak apa maksud haiwan vertebrata. Maksud haiwan vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Haiwan yang mempunyai tulang belakang. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan haiwan vertebrata. Haiwan yang mempunyai tulang belakang. Bukan manusia je ada tulang belakang, sebaliknya haiwan pun ada tulang belakang, Eli. Okey, lawan kepada haiwan vertebrata ni. Apa nama lawan kepada haiwan vertebrata ni, anak-anak? Siapa yang jawab? Siapa nak jawab? Selain daripada haiwan vertebrata? Okey, Ayani. Saya Ayani. Okey, Ayani. Selain haiwan vertebrata, kita ada haiwan apa lagi? Haiwan invertebrata. Haiwan invertebrata. Haiwan invertebrata ni apa, Ayani? Apa yang dimaksudkan dengan haiwan invertebrata? Invertebrata ialah haiwan yang tidak mempunyai
Haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey, haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. So, itu saya kata tadi. Pandai. Lawan kepada vertebrata adalah invertebrata. Jadi, vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Dan invertebrata adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey, faham. Kalau Ellie lah diberi pilihan dalam banyak-banyak haiwan dalam dunia ni, apa haiwan kegemaran Ellie? Saya rasa cikgu mesti dah boleh dapat agak dah kot. Kucing lah. Apa lagi kan? Senang betul dia pilih kucing. Okey, kalau Ellie kan dah tahu maksud tadi haiwan vertebrata, haiwan invertebrata. Ellie rasa kucing tu haiwan apa? Semestinya haiwan vertebrata. Betul tak, cikgu? Betul, haiwan vertebrata. Tepat sekali Ellie. Ada tulang belakang. Okey, Okey. Ellie dah bagi satu contoh haiwan vertebrata. Mungkin kita boleh tanya murid saya yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, contoh-contoh haiwan vertebrata yang mereka tahu. Okey. Ryan, boleh bagi cikgu satu contoh haiwan vertebrata? Kuda. Kuda. Ada kuda tak dalam tu, Ellie? Kuda tak ada. Kuda belang ada. Kuda belang ada. Kuda tak ada lagi kat sini. Okey, kuda juga merupakan salah satu haiwan vertebrata. Okey, yang seterusnya Khadijah? Ayam. Ayam kita ada 2 ekor kat sini, Ellie. Besar ayam kita Ini ayam hari ni. serama, dia punya ekor dia tinggi Dia ada ayam sikit. jantan dan ayam betina hari ni. Okey. Okey, yang seterusnya Diana. Burung. Burung. Okey, kita ada burung, kita ada Burung ada ayam. tak? Burung ada kat sini, Ellie. Depan tu. Okey. Ada dekat sini. Kita ada 5 ekor burung hari ni. Okey. Luqman, boleh bagi cikgu satu contoh haiwan vertebrata? Luqman? Boleh. Luqman, ada ke tak tu Luqman? Kenapa keras Luqman je tu? ada tu. Luqman keras je kat situ. Okey, atau ada yang lain nak cuba bagi dekat cikgu? Contoh haiwan vertebrata? Okey, Jaafar. Saya ayam ni. Katak. Katak. Ayam ni? Ada lagi tak Kuda haiwan belang. vertebrata? Ulang ayam ni? Tak dengar lah. Beruang. Okey, beruang. Okey. Kalau Ellie tengok yang dekat depan ni, diorama yang sudah saya sediakan ni, kebanyakan haiwan yang berada di dalam diorama haiwan di darat yang melibatkan haiwan yang tinggal dalam hutan dan juga serangga. Kebanyakannya adalah haiwan vertebrata, iaitu haiwan-haiwan yang mempunyai tulang belakang. Serangga pun Serangga pun ada yang ada tulang belakang, ada yang tidak ada tulang belakang. Okey. Okey, contoh haiwan yang dekat depan ni kita ada kuda belang, singa, beruang, rusa. Ini adalah contoh-contoh haiwan vertebrata. Okey. Haiwan yang mempunyai tulang belakang. Manakala contoh haiwan invertebrata. Ada sesiapa nak cuba bagi dekat saya haiwan invertebrata? Semua angkat tangan. Bagus Saya anak murid saya Ryan. hari ini. Aktif walaupun berpuasa. Puasa bukan penghalang untuk jadi aktif. Yang Saya penting. Luqman. Saya dah Khadijah. Okey, Luqman. Luqman dah bergerak balik dah. Luqman, contoh haiwan invertebrata, Luqman. Belalang. Belalang. Ada belalang tak kat situ, Kak Ellie? Ada melekat kat tepi ni. Hijau Okey, dia. betul Luqman. Belalang merupakan salah satu haiwan invertebrata. Lagi contoh yang lain? Ita Khadijah. Okey, Jaafar. Saya Jaafar. Cecilia. Cecilia. Cecilia? Mana nama macam penyanyi? Okey, Cecilia juga merupakan sejenis haiwan invertebrata yang bentuknya seakan-akan cacing. Pandainya. Kak Ellie pun tak tahu. Bentuknya seakan-akan cacing, Ellie, Cecilia ni. Okey, yang seterusnya? Apa lagi haiwan invertebrata? Okey, Khadijah. Saya Ryan. Saya Ida Khadijah. Ya, Khadijah. Cacing. Cacing. Saya baru je sebut. Cecilia haiwan yang seakan-akan cacing, dia bijak, Ellie. Dia terus ambil cacing. Dia ambil general teruslah. Senang. Bagus, Khadijah. Tadi Okey. saya- Ada lagi yang nak memberikan contoh? Tu. Okey, Luqman. Saya Sekali Ryan. lagi, Luqman. Tak apa, kita bagi Luqman cuba. Peluang. Lebah. Lebah. Okey, bagus, Luqman. Lebah. Okey. Ni Ya. Apa sebenarnya beza antara haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata ni, Ellie? Tulang belakang ada dengan tak ada? Macam mana kita nak bezakan dia ada tulang belakang ke tak ada tulang belakang? Kalau kita tengok haiwan yang macam singa, kuda semua ni, kita tahulah memang ada tulang belakang. Ya.
Sebab badan dia keras. Okey, dia sebenarnya saya macam tengah ni, fikir. Eli. Kebanyakan haiwan yang ada tulang belakang ni Okey. sebenarnya dia mempunyai bentuk yang tetap. Oh. Dia mempunyai bentuk yang tetap dan kebanyakan haiwan yang tidak bertulang belakang ini bentuknya tidak tetap. Okey. Sebab apa? Sebab dia tidak ada tulang untuk menyokong bentuknya. Dan fungsi tulang belakang ni sebenarnya untuk memberikan sokongan kepada berat ataupun badan haiwan itu sendiri. Okey, faham. Sama jugalah seperti manusia kan, sebab kita sistem rangka manusia juga berfungsi untuk memberikan sokongan kepada tubuh kita manusia. Jadi sama seperti haiwan. Sebab tu kita tengok kalau macam contohnya cacing tadi yang diberikan. Cacing tidak ada bentuk tetap. Jadi bila nak bergerak, cacing perlu bergerak seperti mana cacing dan ulat lah. Itu haiwan-haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang sebenarnya. Kalau sotong dengan obor-obor macam mana? Sotong dengan obor-obor, Eli rasa? Saya rasa sekejap, sebab sotong ni ada tulang juga tau yang macam halus tu kan. Tu kadang-kadang saya terfikir. Dia kategori sotong mungkin haiwan vertebrata, obor-obor bukan haiwan Saya tinggalkan persoalan itu untuk Eli. Sebentar lagi kita akan tanya ke Eli kita balik. Sotong itu vertebrata ataupun invertebrata. Okey. Haiwan di laut pula, kalau kita tengok kita ada udang. Udang juga merupakan salah satu haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Sebab tu udang tidak mempunyai bentuk yang tetap. Pernah makan udang kan? Oh, sedap sangat suka makan udang. Sebab tu kita tengok bila kita kopek kulit udang itu tidak ada tulang. Senang terus makan je. Yang dibuang hanya kulit. sahaja. Jadi senang makan sebab haiwan tak ada tulang belakang. Macam ikan, tapi ikan ada tulang belakang kali. Ikan ada tulang. Ikan ada tulang. Ketam? Ketam ada tulang ke tak ada? Tak ada. Ketam tidak ada tulang tapi dia ada cengkerang yang menampung badan dia sebenarnya. Melindungi badan dia. Jadi kita dah tahu tadi apa sebenarnya yang dimasukkan dengan haiwan vertebrata dan apa yang dimasukkan dengan haiwan invertebrata ni sebenarnya, Eli. Dan sebenarnya benda ni penting sebenarnya bila kita di sekolah rendah ni kedalaman pembelajaran kita tidak sama seperti mana di sekolah menengah. Jadi memadai murid-murid kita tahu maksud dan menjelaskan maksud haiwan vertebrata dan invertebrata dan juga mereka dapat mengelaskan haiwan-haiwan vertebrata dan invertebrata ni sebenarnya, Eli. Okey, saya rasa banyak lagi sebenarnya contoh-contoh haiwan ni. Jadi mungkin kita boleh tanya anak-anak murid saya lagi contoh-contoh haiwan yang kita nak tahu lagi selain daripada haiwan yang diberikan oleh anak-anak saya sebentar tadi. Jom. Mana anak-anak saya tadi? Cikgu pilih yang mana cikgu nak tanya. Okey, saya kena pilih main Ryan lah. Ryan boleh bergerak tak tu? Terus Ryan bergerak. Okey, Ryan. Ryan boleh bagi dekat kawan-kawan satu contoh haiwan vertebrata yang lain yang belum disebut oleh awak dan kawan-kawan awak dan cikgu. Ryan, mikrofon saya. Okey. Kucing, cikgu. Kucing Kak Eli dah sebut tadi. Tak boleh. Tak boleh. Kita tukar haiwan lain selain daripada kucing. Pilih lain. Terus Harimau. keras. Tu. Terkejut dengan soalan Dia terus main keras. magic dengan kita. Okay, selain daripada kucing, Ryan, banyak lagi haiwan vertebrata. Awak ada bela haiwan tak dekat rumah? Ada. Awak bela apa dekat rumah? Kucing. Kucing. Betul lah Patutlah dia sebut pilih. kucing. Suka kucing rupanya. Okey, ada siapa-siapa dalam 6 anak murid saya ni yang membela haiwan selain daripada Ryan? Siapa bela haiwan angkat tangan? Semua bela apa ni? Jaafar bela apa, Jaafar? Saya bela kura-kura dengan ikan. Kura-kura dengan lain ikan. sikit. Okey, kura-kura dengan ikan haiwan vertebrata ataupun tidak? Vertebrata. Dua-dua vertebrata. Yakin? Ikan. Okey, betul, Eli. Kura-kura dan ikan juga dua-dua merupakan haiwan vertebrata Kura-kura sebenarnya. walaupun ada cengkerang? Ya. Kura-kura ada tulang, Eli. Oh, ya ke? Tak tahu. Serius tak tahu? Ya, sebab kita tak pernah bedah kura-kura directly di depan mata. Sebenarnya kura-kura ini ada struktur tulangnya. Okey, Diana. Tadi Diana angkat tangan kan? Diana bela apa dekat rumah, Diana? Kucing. Kucing juga. Okey, baiklah. Itu kebanyakannya bela kucing, bela Eli. kucing lah. Macam saya lah bela kucing ya. kat rumah kan. Itulah anak bulu aku. Okey, cikgu. Kita nak berehat sebentar. Tapi sebelum tu kita nak minta cikgu bacakan salah satu daripada kad Hari Guru yang dibuat sendiri oleh murid-murid kita. Boleh, cikgu? Boleh. Jadi saya kena pilih kan macam ni? Cikgu pilih yang mana? Zam-Zam ala Ghazam. Zam-Zam ala Ghazam.
Okey, ni banyak sikit bunga. Jadi saya anggaplah orang bagi hadiah bunga dekat saya. Saya baca kad yang berbunga ni. Okey. Cikgu baca kat depan dia apa? Kat depan dia, terima kasih cikgu. Tunjuk kat kamera. Terima kasih cikgu. Dan boleh di buka. dalamnya juga, terima kasih cikgu. Nampak tak? Banyak bunga. Kreatif betul. Terima kasih cikgu. Dia tak ada ucapan ke kat situ? Ucapan dia terima kasih cikgu. Dia simple tetapi penuh makna. penuh. Untuk seorang cikgu seperti saya ni, saya rasa terima kasih cikgu cukup bermakna lah. Kan? Sebab itu antara pengorbanan yang cikgu dah berikan kepada kita itu tanda menghargai. Ya, betul. Sebenarnya ucapan terima kasih, sepatah ucapan terima kasih sudah memadai. Tidak perlu. Belakang tak ada cikgu? Tak ada juga. Oh, tak ada. Jadi daripada siapa? Kad ini dihasilkan oleh Nur Nisa Nabila binti Ali dari SMK Dang Anum Merlimau Melaka. Jauh Melaka. datang kad ni. Cantik pop-up kad dia. Dia mesti dah rentas negeri dah ni cakap ni. Itulah, dah sanitasi dah tadi. Dah rentas negeri kan. Okey cikgu, terima kasih sebab bacakan kad tu dan kita nak rehat sekejap. Kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih cikgu. 谢谢老师。Thank you teacher. Nandri Asalia. Terima kasih padamu cikgu. Jasa agar ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih padamu cikgu. Jasamu agar ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih padamu. Terima kasih jasamu agar ku kenang selalu cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Akak Eli Arifin dekat sini yang mana kita akan belajar mengenali haiwan vertebrata untuk subjek sains tahun 4 tahap 2. Dan sekarang ini kita bersama dengan Cikgu AA di studio untuk kongsikan dengan lebih lanjut tentang haiwan vertebrata. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak ingat kepada adik-adik untuk jaga SOP, penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, cikgu, teruskan. Okey Eli, tadi di awal sebelum kita mulakan pembelajaran ada satu video yang ditayangkan. Okey. Murid-murid menjawab soalan antara ular dan cacing. Okey. Yang mana haiwan vertebrata. Okey. Okey, selepas dah belajar, dah tahu maksud haiwan vertebrata dan dah tahu maksud haiwan invertebrata, Kak Eli rasa ular atau cacing haiwan vertebrata? Sebab tadi kan murid-murid dia bagi tahu tentang cacing. Ya. Tapi saya dah lupa dah. Saya rasa cacing haiwan vertebrata. Oh, cacing haiwan vertebrata? Betul ke? Kak Eli dah misconception di Alamak! situ. Okey, Eli kena ingat tadi sebab saya dah bagi tahu tadi yang haiwan vertebrata ni haiwan yang mempunyai bentuk Bertulang tetap dan bertulang belakang. Okey. Jadi cacing tidak bertulang belakang. Jadi cacing adalah invertebrata. Haiwan vertebratanya adalah ular. Oh, ya ke? Bukan ular pun bentuk tak tetap ke? Ya, tapi ular tidak begitu pergerakannya. Ular dia begini macam ni. pergerakannya. Okey, faham. Okey. Itu saya dah conclude video yang pertama kita tadi. Tapi untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, saya akan terangkan bersama-sama dengan anak murid saya. Jadi yang anak-anak yang berada di rumah juga boleh ikut sama mengenai subtopik yang seterusnya iaitu ciri khusus haiwan vertebrata. Okey, dan dalam haiwan vertebrata, anak-anak saya yang berada dalam talian, kita ada berapa kumpulan haiwan vertebrata? Berapa? Angkat tangan. Berapa? Tak, tunjuk dekat cikgu, tunjuk jari. Ada berapa haiwan vertebrata? 5. Bagus. Okay, kita ada 5 kumpulan haiwan vertebrata, Kak Eli. Yang mana saya dah kelaskan dekat sini. Kita ada yang pertama apa? Haiwan apa?
Mamalia. Mamalia. Yang kedua, kumpulan Malia. reptilia. Yang ketiga, Amfibia. amfibia. Yang keempat, ikan. Dan yang kelima, burung. Tapi saya nak mudahkan anak-anak murid saya untuk mengingat kali. Okey. Saya tukar kedudukannya. Jadi saya letakkan mamalia, amfibia, burung, reptilia dan ikan. Okey. Jadi bila kita ambil huruf di depannya, Jadi? jadual pengkelasan ini saya namakan sebagai jadual Mabri. Mabri. M-A-B-R-I. Senang nak ingat. Okey, jadi di depannya kita ada mamalia, Okey. M untuk mamalia, A untuk amfibia, Okey. B untuk burung, Okey. R untuk reptilia dan I untuk ikan. Okey. Jadilah Mabri. Jadi lebih mudah untuk Ingat. Betul. sebenarnya. Okey, sekarang kita pergi kepada pengkelasan ataupun ciri khusus haiwan vertebrata. Okey. Kita ada 4 ciri khusus yang perlu dipelajari Kak Eli. Okey. Yang pertama kita ada organ pernafasan, yang kedua cara pembiakan, Okey. yang ketiga litupan badan Okey. dan yang keempat habitat. Okey. Tapi saya tak nak terang. Oh, kenapa pula? Sebab saya nak anak-anak saya yang berada bersama dengan saya yang terangkan. Sebab dia kata peer ni lagi mudah untuk faham. Okey, yang pertama mamalia. Okey, siapa nak cuba jawab untuk mamalia? Saya Ayani. Okey, Ayani. Ayani boleh terangkan apa organ pernafasan untuk kumpulan mamalia? Peparu. Peparu. Bagaimana pula dengan cara pembiakan mamalia? Melahirkan anak. Melahirkan anak. Okey, litupan badan untuk mamalia? Berbulu halus. Berbulu halus. Dan seterusnya habitat. Di mana kumpulan mamalia ni tinggal? Di darat. Di darat. Pandai. Okey, kita ada 4 untuk mamalia bernafas menggunakan peparu sama seperti manusia juga Okey. bernafas menggunakan peparu. Dan mamalia adalah satu-satunya kumpulan haiwan yang melahirkan anak. Okey, kalau ikut kumpulannya. Tapi kita ada satu mamalia yang tidak beranak. Nanti kita akan tahu. Okey, yang seterusnya litupan badan. Kebanyakan mamalia litupan badannya adalah berbulu halus. Okey. Kita mana kucing, macam Ellie bela kucing kan, kucing bulu dia halus kan. Sebabnya kalau bulu kasar tak ada orang nak bela kucing. Betul tak? Lah, lupa-lupa lah tangan. Kalau bulu kasar mungkin dia jadi duri bukan bulu. Okey, Lagilah, seterusnya habitat. Kebanyakan mamalia tinggal di darat. Bukan kebanyakan, semua mamalia tinggal di darat. Ada juga mamalia yang berada dalam air tapi tidak terlalu lama lah. Macam anaconda tu pun. Anaconda bukan mamalia. Oh. Kalau kita tengok trivia yang saya buat tadi, anaconda tu adalah salah satu reptilia yang Melahirkan tidak anak. bertelur tapi melahirkan anak. Dia masih dalam kategori reptilia, cuma dia tidak bertelur. Sama seperti mamalia, kita ada satu mamalia yang tidak melahirkan anak, Okey. iaitu platypus. Okey, Platypus adalah mamalia yang tidak melahirkan anak, sebaliknya dia bertelur dan menyusukan anaknya. Itulah uniknya haiwan ciptaan Tuhan sebenarnya. Betul. Saya baru tahu. Okey. Okey, yang kedua kita ada amfibia. Okey, saya nak Luqman. Okey, Luqman. Luqman boleh terangkan kepada kawan-kawan awak amfibia, apa organ pernafasan untuk amfibia? Baru. Peparu. Amfibia, peparu sahaja ke? Bagus. Okey, peparu tu dah betul. Cuma amfibia ni dia ada dua organ pernafasan sebenarnya. Peparu dan kulit lembap. Okey, seterusnya Luqman, cara pembiakan. Bagaimana haiwan amfibia membiak? Bertelur. Bertelur. Bagaimana pula dengan litupan badan haiwan amfibia? Bersisik dan berkulit. Bersisik dan berkulit. Amfibia Luqman. Kulit lembab. Berkulit lembab. Tak apa, puasa, saya faham. Okey, bagaimana pula dengan habitat amfibia? Darat dan dalam air. Okey, di darat dan dalam air. Okey, tadi Luqman, organ pernafasan amfibia? Peparu dengan kulit lembab. Peparu dan kulit lembab. Contohnya apa, Kak Eli? Peparu dan kulit lembab amfibia katak. Betul. Aku tahu seekor je. Okey, betul lah tu Kak Eli. Walaupun itu je yang Kak Eli tahu, tapi betul. Yang penting betul. Betul. Lagi satu apa cikgu? Haiwan dia?
Nanti kita tengok balik dalam air ni. Okey. Okey, itu adalah amfibia ya. Bagaimana amfibia? Kita tahu organ pernafasannya adalah peparu dan kulit lembap. Sebab itulah bila dia ada dua organ pernafasan, dia boleh hidup di darat dan di dalam air. Okey. Dan dia boleh berada di dalam air lama, tidak kisah. Dan dia juga boleh berada di darat dengan lama. Jadi dia tak perlu sikit-sikit timbul, sekejap timbul. Tak perlu. Okey, dia juga adalah kumpulan haiwan yang bertelur. Kebanyakan amfibia bertelur. Macam bukan kebanyakannya, hampir semua amfibia bertelur. Dan juga litupan badan amfibia kebanyakannya berkulit lembap. Okey. Okey, yang seterusnya burung. Burung. Siapa nak jawab burung? Saya Ryan. Ryan. Okey Ryan. Ryan. Okey Ryan, boleh cuba burung Ryan terangkan dekat cikgu dan kawan-kawan bagaimana burung bernafas? Menggunakan peparu. Burung bernafas menggunakan peparu. Bagaimana pula dengan cara pembiakan burung? Cara pembiakan bertelur. Betul-betul? Ada burung beranak tak? Tak ada. Yakin, bagus. Okay. Yakin, bagus. Saya suka keyakinan itu. Memang tidak ada setakat sekarang, tak ada lagi lah burung yang beranak. Semua burung bertelur. Ya. Okey, seterusnya litupan badan. Bagaimana pula dengan litupan badan burung? Berbulu pelepah. Berbulu pelepah dan juga habitat burung Darat. di darat. Walaupun atas pokok tetap di darat Kylie. So burung bersarang hanya di darat. Kita tak jumpa lagi burung yang bersarang dalam air. Jadi burung semua bersarang di darat saja. Dia bukan macam tentera udara ke tentera darat ke, Tak ada perbezaan. Walaupun dia boleh menyelam, tapi dia menyelam hanya untuk menangkap ikan saja. Tapi dia tidak bertelur di dalam air. Okey, pandai. Okey, kalau kita tengok dekat sini berbulu pelepah, macam trivia yang kita tengok sebentar tadi tentang penguin. Okey, penguin sebenarnya adalah dalam kumpulan burung Kylie. Jadi selama ni kita tengok penguin, ala licinnya kulit penguin. Selalu orang cakap ala kulit penguin licin, itulah. Maksudnya? Tapi sebenarnya penguin ini tidak berkulit. Litupan badan yang melitupi penguin ini adalah sebenarnya bulu pelepah. Ya, bulu pelepah ini cuma dia dense. Dia dense, dia terlalu rapat, jadi dari nampak. jauh dia kelihatan seperti macam kulit. Yelah, sebab dia kan dalam air, jadi dia macam penyik lah kan. Tapi sebenarnya penguin itu adalah salah satu jenis burung. Dia terdiri daripada kumpulan burung lah, keluarga burung sebenarnya. Macam kucing dan harimau. Berada dalam satu keluarga yang sama, keluarga kucing. Yelah, sebab muka pun lebih kurang. Cuma saiz je berbeza. Bentuk pun sama. Saiz je lain. Okey. Yang seterusnya kita ada reptilia, Elif. Okey, reptilia memandangkan dekat sini warna pink. Okey, Khadijah. Siang Khadijah angkat tangan tadi. Okey, Khadijah boleh terangkan tentang reptilia? Apa organ pernafasan reptilia? Peparu. Peparu. Bagaimana pula dengan cara pembiakan reptilia? Bertelur. Bertelur. Okey, kalau kita tengok litupan badan reptilia? Bersisik atau berkulit keras. Okey, bersisik atau berkulit keras. Dan habitat, bagaimana pula dengan habitat reptilia? Kebanyakan di darat. Okey, kebanyakan reptilia ini hidup di darat dan ada juga reptilia yang boleh hidup di kedua-duanya. Macam amfibia. Ya, tapi cuma dia bernafas menggunakan satu je lah, paru-paru. Ini yang saya cakap tadi. Contohnya macam kura-kura ataupun penyu. Okey, kura-kura dan penyu ini adalah haiwan reptilia. Okey, jadi bila dia berada di dalam air, dia perlu naik ke permukaan air untuk bernafas sebenarnya. Sebab dia hanya bernafas menggunakan peparu. Okey. Jadi kita tengok reptilia tadi. Reptilia bernafas menggunakan peparu dan reptilia juga bertelur. Seterusnya, litupan badan ini sama ada bersisik keras ataupun berkulit keras. Contohnya macam buaya tadi. Okey, buaya itu kan berkulit keras kan? Okey, dan kebanyakannya berada di darat. Jadi kita boleh tengoklah haiwan-haiwan reptilia yang berada di darat. Tapi kalau kita tengok trivia tadi Kak Eli, ingat tak tentang anaconda tadi? Anaconda tu reptilia sebenarnya. Okey. Cuma dia adalah reptilia yang tidak bertelur sebagaimana reptilia lain. Itu je lah beza dia. Ya, beza dia tidak bertelur, sebaliknya dia melahirkan anak seperti mamalia. Pelik kan? Tu istimewanya. Istimewanya ciptaan Tuhan. Okey, yang terakhir kita ada kumpulan ikan. Okey, siapa? Okey, Jaafar lah. Kesian Jaafar. Okey, Jaafar boleh terangkan dekat kawan-kawan? Boleh. Okey, Jaafar, apa organ pernafasan ikan? Insang. Bagaimana pula dengan cara pembiakan ikan? Bertelur. Ikan bertelur dan litupan badan. litupan badan. Maaf. Bersisik.
Bersisik. Dan seterusnya kita ada habitat. Habitat. Di mana haiwan ni hidup? Dalam air. Di dalam air. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah ikan. Contoh ikan-ikan yang Eli tahu. Kalau kita tengok kat sini, Kak Eli. Ni, sini Kak Eli. Oh, sini. Ni saya menjaga penjarakan sosial. Di sini. Okey, Ada okey. berapa ekor ikan dekat situ, Kak Eli? Ikan paus, ikan jerung, ikan pari, ikan paus lagi. Kita ada 4 ikan dekat ikan. situ kan? Tapi 3 ikan ini bukan keluarga ikan. Tetapi keluarga mamalia. Betul. Okey, contohnya ikan paus dan juga ikan jerung. Okey. Ikan paus, ikan jerung, dolphin, ikan lumba-lumba ya. Ikan ini tidak dikelaskan di dalam kumpulan ikan. Okey. Sebaliknya dalam kumpulan mamalia. Mamalia. Kenapa? Sebab dia beranak. Sebab dia melahirkan anak. Abang saya dah pandai. Sebab bila dia melahirkan anak, dia tidak berada dalam keluarga ikan. Jadi ikan yang apa yang berada dalam keluarga ikan adalah ikan-ikan yang bertelur lah. Okey. Kecuali 3 yang saya bagi tahu tadi, Kak Eli. Ni kuda laut. Kuda laut tu ikan tak? Kuda. Dia mamalia. Okey, tak, sebenarnya mostly haiwan yang berada di dalam air kita klasifikasikan sebagai ikan lah. Termasuk obok-obok. Ya, Oh. sebenarnya. Cikgu tak jawab pergi soalan saya tadi, cikgu. Yang Sotong kan? tu. Kita tunggu di hujung, saya akan konklusikan di hujung Okey, nanti, okey, Kak Eli. okey. So kalau saya beritahu sekarang macam semua macam okey dah tahu sotong ni. Nanti semua tak nak tengok saya dah. Dah tak ada kejutan dah. Dah tak ada Okey. kejutan dah. Okey, kalau kita dah tengok tadi kita ada 5 kumpulan haiwan. Sekarang nak tahu sama ada anak-anak saya dan anak-anak yang berada di rumah ni faham ataupun tidak apa yang saya ajar. Okey. Mungkin kita boleh teruskan kepada aktiviti yang seterusnya, Boleh, Kak Eli. cikgu. Mari. Okey. 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 Kalau kita tengok dekat sini. Okey, ini apa? Ini apa ni, Kak Eli? Harimau. Harimau. Okey, siapa yang belum jawab tadi? Okey, Dayana. Boleh cikgu dapatkan Dayana? Ya. Okey, Dayana. Dayana, ini apa? Harimau. Harimau. Okey, harimau terdiri apa organ pernafasan untuk harimau, Dayana? Peparu. Betul peparu? Betul. Kalau cikgu buka tiba-tiba insang? Okey, mari kita tengok betul ke tidak peparu. Betul, Pandai. peparu. Okey, bagaimana cara pembiakan harimau? Bagaimana harimau Melahirkan membiak? anak. Harimau melahirkan anak. Betul. Betul. Okey, seterusnya litupan badan harimau. Berbulu halus. Berbulu Betul halus. ke? Betul ke? Bukan berbulu kasar. Bila tanya terus confused. Okey, betul lah ya. Berbulu halus. Okey, bagaimana pula dengan habitat harimau? Darat. Harimau tinggal di Bukan dalam air ke harimau? di darat. Kak Eli kata harimau tinggal dalam air. Ada dalam air juga kan? Harimau Tak suka ada. mandi. Okey, awak dah tahu organ pernafasan, cara pembiakan, litupan badan dan juga habitat harimau. Jadi harimau ni sebenarnya berada dalam kumpulan mana, Dayana? Mamalia. Mamalia. Betul ke? Bukan reptilia. Kalau betul, nanti Kak Eli belanja. Belanja buka puasa. Betul tak, Kak Eli? Pandailah dia. Betul. Okey. Ini adalah harimau. Harimau merupakan salah satu haiwan Mamalia. mamalia. Baiklah. Yang kita Okey, tahu. cikgu, sebelum kita ke kategori yang seterusnya, kita nak bagi adik-adik ni macam rehat sekejap. Otak mereka macam dah penuh dengan input-input tentang haiwan vertebrata ni. Jadi kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri.
jadinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasih nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau beri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Akak Eli Arifin dekat sini, di mana kita akan belajar subjek sains haiwan vertebrata dengan Cikgu AA dan murid-murid dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisi 18. 18.1. 18.1. Okey Cikgu. Teruskan Cikgu, kita tadi belajar tentang mamalia. Okey, mamalia. Okey, kita dah tahu kita ada 5 haiwan, tapi ini hanya untuk menguji kefahaman anak-anak murid saya sama ada dia faham ataupun tidak. Okey, boleh saya dapatkan Ayani? Kita buat laju-laju Cikgu. Ayani cuba terang dekat Cikgu. Ni apa ni? Katak kan? Ya. Okey, katak. Organ pernafasan katak apa? Paru dan kulit lembab. Betul ke tak? Betul. Pandai. Okey, seterusnya cara pembiakan. Bagaimana katak membiak Ayani? Bertelur. Katak bertelur. Pandainya. Okey, litupan badan katak. Kulit lembab. Kulit lembab. Betul tak? Betul. Okey. Okey, dan yang terakhir habitat. Di mana katak tinggal? Di darat dan dalam air. Betul? Pasti? Oh, yakin. Oh, Yakin. Saya suka keyakinan itu. Okey, betul. Betul lah. Di darat dan dalam air, sebab tu dia ada 2 organ pernafasan tadi, Kak Eli. Okey, dan awak dah kelaskan organ pernafasan, cara pembiakan litupan badan dan juga habitat. Sekarang saya nak tahu katak ni sebenarnya dalam kumpulan mana Ayani? Amfibia. Amfibia, betul ke tidak? Ya. Kita tengok jawapan dia betul ke tak? Oh, betul. Dia jawab dulu betul. Sebelum saya bagi jawapan, dia dah jawab dulu amfibia. Dia yakin dengan jawapan dia. Okey, nampaknya anak-anak murid saya dapat memahami apa topik dan juga apa yang perlu difahami oleh mereka pada hari ini, Kak Eli. Tentang haiwan vertebrata. Tentang haiwan vertebrata dan juga invertebrata. Jadi saya nak minta anak murid saya juga, Luqman, mungkin Luqman boleh cerita dekat kawan-kawan hari ini, apa yang Luqman belajar hari ini? Luqman, mikrofon Luqman. Tentang haiwan. Tentang haiwan. Kita ada berapa jenis haiwan, Luqman? 5 kumpulan haiwan vertebrata. Betul Luqman. Okey, 5 kumpulan haiwan vertebrata. Boleh senaraikan tak satu-satu? Boleh. Apa yang pertama? Mamalia. Yang kedua? Amfibia. Okey, seterusnya? Burung. Yang keempat? Reptilia. Dan yang kelima? Ikan. Itulah mabri yang saya masukkan tadi supaya senang nak diingat. Okey, seterusnya boleh saya dapatkan Dayana sekali lagi. Okey, Dayana, awak belajar tentang apa di awal-awal tadi? Kita belajar tentang maksud apa? Maksud haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Invertebrata. Okey, boleh tak awak kongsi balik dengan kawan-kawan awak apa haiwan vertebrata? Maksud dia? Haiwan vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey, bagus. Okey. Okey, macam itulah Kak Eli. Sebenarnya apa yang kita dah belajar tadi, haiwan vertebrata, haiwan invertebrata, kumpulan-kumpulan dan juga ciri khususnya. Okey. Yang penting. So, apa konklusi yang cikgu boleh kongsikan dengan adik-adik yang sedang menonton sekarang ini? Okey, sebagai penutupnya pada hari ini, apa yang kita dah belajar di awal perbincangan kita sebentar tadi melalui video yang saya tayangkan tadi antara ular dengan cacing tu, kita tahu haiwan vertebrata ni sebenarnya haiwan yang bertulang belakang, mempunyai tulang belakang, dan seterusnya haiwan invertebrata pula adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Dan haiwan yang mempunyai tulang belakang ni dia ada satu sistem yang menyokong tubuhnya dan sebab itulah dia boleh mempunyai bentuk yang tetap dan boleh bergerak dengan lebih pantas. Sebab tu siput tidak boleh bergerak pantas. Alah. Sebab kura-kura? Ya, tapi kura-kura tulang belakang dia ada cengkerang yang berat. Lain pula. Okey. Dan seterusnya saya juga dah terangkan 5
5 kumpulan haiwan berserta dengan ciri-ciri khusus haiwan vertebrata. Maknanya selepas ini bila anak murid yang berada di dalam talian, yang berada di sekolah dan juga yang berada di rumah, jika dia tengok sesuatu haiwan, anak murid kita ni dah boleh kelaskan haiwan ni dalam kumpulan mana dan apa ciri-ciri yang terdapat pada haiwan tersebut, Kak Eli. Alright. Cikgu, kita kena penjarakan sosial macam biasa. Jawab balik. Baiklah cikgu. Ada cikgu hutang saya satu benda cikgu. Okey. Sotong. Okey, sotong ada tulang ke tak ada? Ada? Ada. Kalau ada, adalah vertebrata. Betul ke? Tak apa. Kita tanya yang di rumah. Mungkin yang di rumah akan jawab dengan Kak Eli hari ini. Gegamlah aku dengan cikgu ni. Sebabnya kalau saya beritahu Kak Eli sekarang macam tak best lah. Biar Kak Eli tertanya-tanya macam lagi seronok. Cikgu, jangan tuduh saya. Yang di rumah lepas ni boleh, mungkin boleh Google. Okey, itu baiklah. kegunaannya. Okey, itulah dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama, Kak Eli. AA, juga adik-adik yang berada dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persisi 181 dan adik-adik yang menonton di sekarang ini, harapnya segala info dan ilmu yang cikgu kongsikan dapat diberi manfaat kepada adik-adik di luar sana. Okey, kita nak ucap terima kasih dan juga kita nak bye-bye dekat adik-adik yang menonton sekarang ini sehingga kita jumpa lagi dalam Teroka di Didik TV KPM. Bye. Okay, bye-bye. Bye-bye semua. Lambai. Lambai. Jumpa lagi.